banyaknya timbul pahaman-pahaman yang sesat, yang batil, ajaran-ajaran sesat banyaknya timbul. Kan ni fitnah yang timbul dalam umat Islam. Jadi tuan-tuan, kalau kita fikirlah, kenapa boleh wujudnya ajaran-ajaran sesat? Dan mungkin kita kadang-kadang pun kita fikir, kita rasa pelik. Macam ayah Ping tu, kalau baru-baru ni ada Tuan Harun, dulu ada ayah Ping, Nabi Melayu, Rasul Melayu, macam-macam lagi yang kita pun kadang-kadang fikir-fikir pun rasa pelik. Macam mana orang boleh ikut ni? Jelas-jelas dah ada punya sesat pun. Mengaku Imam Mahdi, mengaku Nabi, yang mengaku Tuhan pun ada. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah ya Alim. Wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah taala di atas segala nikmatnya. Kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah seterusnya. Kita dapat melapangkan masa beriktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung kuliah berkenaan dengan hadis dalam Kitabul Ilm pada malam ini. Hadis yang kita bacakan pada minggu lepas, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraid wal Qur'an wa'allimun nas fa inni maqbudun. Pelajarilah ilmu-ilmu yang fardu, ataupun sebagian ulama menterjemahkan ilmu-ilmu yang fardu itu ialah ilmu faraid, iaitu berkaitan dengan pembahagian harta pusaka, dan ilmu Al-Quran, dan ajarkanlah ia kepada orang ramai sesungguhnya aku akan wafat. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aku akan wafat, maka ilmu ini hanya akan berkekalan dengan wujudnya golongan manusia yang belajar dan golongan manusia yang mengajar. Golongan manusia yang belajar ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fardu-fardu, ilmu faraid, ilmu Quran, ilmu fiqh. Maka ilmu itu berkekalan selagi mana wujudnya orang-orang yang menuntut ilmu. Kalaulah tidak ada orang menuntut ilmu, maka manusia akan hidup di dalam kejahilan. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aku akan wafat, begitu juga alim ulama, orang-orang yang berilmu juga akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia. Ada juga hadis yang lain dijelaskan ilmu yang pertama-tama sekali akan diangkat daripada manusia adalah ilmu faraid. Kenapa dikatakan ilmu faraid, ilmu yang pertama-tama akan diangkat? Kenapa tuan-tuan? Sebab ilmu ini ialah ilmu berkait dengan pembahagian harta. Berkait dengan pembahagian harta. Dan Allah SWT pula ciptakan manusia ni suka kepada harta, cinta kepada dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat.
Manusia ni dihiasi dengan sifat ni memang suka ke. Nafsu syahwat ni memang tak boleh nak lari. Hubbu syahwat, memang syahwat dia suka. Minan nisa wal banin, wanita-wanita, anak-anak, wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah, barang perhiasan daripada emas dan perak, wal khailil musawwat wal an'am wal hars, tunggangan-tunggangan kuda yang ada tanda-tanda kualiti, tanda-tanda yang bagus, wal an'am wal hars, binatang-binatang ternakan, dan juga ladang-ladang, tanah dan ladang. Jadi manusia ni memang suka kepada perkara-perkara tu. Jadi bila ada ayah, ada peninggalan harta pusaka, maka manusia ni selagi mana kalau boleh dia boleh ambil, dia ambil. Kalau boleh dapat bahagian dia akan dapat sebanyak-banyaknya. Dan tak ramai orang yang nak menginfakkannya, tak ramai. Kebanyakannya nak ambil lagi. Jadi oleh kerana itu, ilmu faraid ni pula nak dibahagikan kepada empunya hak. Maka disitulah akan timbul ada yang tak puas hati, ada yang macam itu, ada yang macam ni. Maka akan terjadilah ilmu tu sudah tidak dihargai kerana sudah tidak mahu diamalkan lagi. Bila tak mau amal, tidak mahu dihargai, maka ilmu tu sudah pasti tidak akan dipelajari dan akhirnya akan dilupakan oleh manusia. Manusia akan tinggal. Bila tak mau belajar, tak mau hargai, maka manusia akan tinggalkannya dan lama kelamaan ilmu tu akan diangkat dengan kematian orang-orang yang mahir dalam ilmu-ilmu seperti itu. Begitulah juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi oleh kerana itu, untuk menghidupkan budaya ilmu ni, maka dakwah tu penting. Dakwah untuk supaya manusia ni iman dia kuat, iman dia meningkat, dan bila iman kuat, iman meningkat, maka kita akan menghargai ilmu wahyu, ilmu yang disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang disampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada iman, maka manusia tidak akan menghargai ilmu-ilmu ini. Dan ilmu-ilmu inilah yang kita katakan sebagai harta pusaka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat asas untuk ilmu-ilmu seperti ini disebarkanlah di masjid. Tak ada tempat lain. Sebab itulah di kalangan umat kita perlu mewujudkan budaya ilmu di masjid-masjid kita. Kan? Budaya ilmu, budaya dakwah, ilmu, zikir, ibadat dan khidmat perlu dihidupkan di masjid-masjid kita. Dan perkara ni bukanlah satu kumpulan, satu individu, bahkan semua umat. Seluruh umat perlu bekerjasama, berganding bahu untuk menghidupkan budaya ini. Kan? Ada di setengah tempat, di setengah negara, masya-Allah. Di tiang-tiang masjid jadi tempat penyebaran ilmu, tempat penyebaran Al-Quran. Ini mirip dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hadrat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah pergi ke pasar dan beritahu, kamu masih sibuk dengan perniagaan dan jual beli, tetapi sedangkan harta pusaka Rasulullah sedang dibahagikan di masjid. Mereka datang ke masjid, lepas tu datang balik pasar. Tak nampak apa pun. Tanya Abu Hurairah, apa yang kamu nampak? Aku melihat ada manusia yang sedang solat, sedang berzikir, ada yang sedang bermuzakarah, ada yang sedang menyampaikan ilmu, ada yang sedang belajar, ada yang sedang mengajar, ada yang telah membuat berbagai-bagai amalan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inilah dia harta yang aku maksudkan dengan harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pokoknya? Iman, keyakinan kita terhadap ilmu itu sendiri, bahawasanya ilmu itu daripada pencipta, daripada Allah.
Bila kita nak mengatakan ilmu tu daripada pencipta, daripada Allah, maka tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu itu sendiri. Kan? Semua perkara-perkara ilmu-ilmu kemahiran dunia ni, dia tak layak dipanggil ilmu sebenarnya. Dia hanya dipanggil fan, kemahiran. Dan fan, sifat fan dan kemahiran manusia ni, dia boleh berubah. Kan, teknologi ni dia boleh berubah. Dulu penemuan dia macam lain, sistem dia macam lain. Sekarang ni dah berubah macam lain sebab dah ada penemuan baru. Sebenarnya penemuan baru tu pun daripada Allah SWT juga. Allah nak bagi ilham pada manusia, Allah bagi. Allah tak nak bagi, Allah tak bagi. Tetapi ilmu daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu Al-Quran, dia tidak akan berubah. Al-Quran itu walaupun dah 1400, hampir 1500 tahun, satu titik pun tidak akan berubah. Satu baris pun tidak akan berubah. Begitulah juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara sampai sekarang. Dan kita wajib beriman dengannya. Al-Quran dan hadis ni kita tak boleh tolak. Walaupun satu titik, walaupun satu baris. Kalau tolak ada satu huruf, tolak satu titik, tolak satu baris, bermakna tolak semua. Macam tu. Dia tak ada aku tak nak yang ni, aku nak yang ni. Mana hukum Allah yang kena dengan nafsu dia, dia nak ambil. Yang mana berlawanan dengan nafsu, dia tak mau. Inilah golongan yang Allah Ta'ala sebut, afatu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagiannya dan kamu kufur, menolak sebahagian yang lain. Sedangkan ilmu ni dia tak boleh macam tu. Dia kena terima, mesti wajib terima semua. Tolak ada satu huruf, tolak ada satu, bukan kata satu ayat, satu hukum, tu bukan. Walaupun satu titik, walaupun satu baris, walaupun satu huruf tolak, maknanya tolak semua. Jadi kita wajib beriman ke segala-galanya. Wajib beriman ke semuanya sekali. Jadi hadis yang seterusnya, ilmu akan diangkat daripada dada-dada manusia. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila as-sama'i thumma qala hadha awanun yukhtalas fihi al-ilmu minan nas hatta la yaqdiruna minhu ala syai'. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda mengangkat pandangannya ke langit kemudian bersabda, inilah masa yang mana dicabut padanya ilmu daripada manusia, sehingga mereka tidak mengerti apa pun daripada ilmu tersebut. Maksud hadis ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sumber ilmu kepada manusia, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikasyafkan, telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu taala. Maksud hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dapat merasakan kewafatan baginda telah hampir. Pada ketika hadis ni disabdakan, wafatnya Rasulullah tu sudah terlalu hampir. Sebab itulah Rasulullah telah menggambarkan ilmu akan dicabut, ilmu akan terputus, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mambak kepada ilmu, iaitu tempat punca ilmu, tempat terbitnya ilmu, mata air, tempat keluarnya ilmu, sumber ilmu. Asal ilmu itu adalah daripada wahyu, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis ini, kedatangan ilmu melalui wahyu akan tertutup, maka manusia sekali-kali tidak akan mampu menghasilkan ilmu daripada wahyu setelah daripada itu. Maksudnya setelah daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang tinggal hanyalah apa yang telah disampaikan dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah maksudnya ilmu akan dihentikan, dicabut daripada manusia. Seperti mana yang telah dijelaskan di dalam hadis ni. Maka yang kekal, yang ada ni ilmu tu adalah
yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita umat Islam adalah umat yang beruntung kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji untuk memelihara ilmu tersebut. Dengan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang akan menurunkan az-zikra. Ulama mengatakan maksud az-zikra itu ialah Al-Quran, ilmu dan juga ilmu Al-Quran. Dia ada dua maksud zikra tu. Lafaz Al-Quran dan juga maksud Al-Quran, makna Al-Quran. Lafaz Al-Quran tu Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir, cara bacaannya, riwayatnya dan sebagainya, qiraatnya, dan juga makna Al-Quran, iaitu maksud Al-Quran adalah apa dia? Ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu akidah. Ini semua adalah ilmu daripada maksud dan makna Al-Quran. Jadi Allah SWT telah janji ini akan wa inna lahu lahafizun, kami akan memeliharanya, ia akan kekal. Dan alhamdulillah kita lihat sampai sekarang ilmu itu masih lagi ada. Cuma ada perkara yang ketiga yang tidak ada jaminan untuk dijaga oleh semua umat manusia, semua umat Islam, iaitu amalan Al-Quran. Ini tak ada. Lafaz Al-Quran, maksud dan makna Quran tu ada, tapi amalan Quran tu tak ada jaminan. Cuma ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati, akan sentiasalah satu golongan daripada umatku akan sentiasa qa'im bi amrillah, maknanya akan sentiasa menegakkan hukum-hukum Allah, akan sentiasa menegakkan perintah-perintah Allah, akan sentiasa menegakkan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan perintah-perintah Allah. La yadurruhum man khazalahum, dan orang yang menghalang mereka tidak dapat memudaratkan mereka. Akan sentiasa golongan-golongan umat. Maka kita mesti bersama dengan golongan-golongan umat seperti ini. Golongan umat yang mana tuan-tuan? Golongan umat yang nak menghidupkan amalan Al-Quran, yang nak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, nak membawa seluruh manusia kepada sunnah Rasulullah, kehidupan Rasulullah, kehidupan sahabat Nabi yang sebenarnya. Yang nak cuba untuk membawa seluruh umat kepada 100% kehidupan Rasulullah, 100% kehidupan para sahabat. Iaitu kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabat ini, selain daripada sunnah, mereka berusaha untuk menghidupkan amalan agama. Apa dia? Iaitu nak menghidupkan agama, kan? Menghidupkan, berada pada jalan nak menyeru manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalan aku, ad'u ilallah. Aku menyeru seluruh manusia kepada Allah. Aku dan orang-orang yang nak ikut aku. Makna dia, kita mesti berada bersama-sama, support dengan golongan-golongan yang nak menyeru manusia kepada Allah. Dan jalan kita dan nak bersama-sama golongan nak menyeru manusia kepada Allah, Masya Allah, setiap orang ada peranan dia, setiap orang perlu bekerjasama. Jangan pula bila kita nak menyeru manusia kepada Allah ini, umat Islam ni saling mengata, saling mengumpat, saling menfitnah, saling mengatakan akulah sebenarnya yang benar-benar nak hidupkan sunnah, menghidupkan agama. Lepas tu firqah yang lain pula, akulah sebenarnya yang nak menghidupkan agama. Yang firqah lain tu tak betul, aku je betul. Yang firqah yang lain pula kata aku dia betul, yang lain tu tak betul. Ini tak kena. Padahal semua tu ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dengan keadaan umat zaman sekarang yang serba lemah zaman sekarang ni, termasuklah kita semua ni lemah kan. Dalam keadaan umat sekarang ni sangat sukar untuk kita dapatkan satu sosok yang mana mereka dapat mengamalkan 100% sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah. Mungkin ada yang bawa sebahagian, tapi sebahagian yang lain tu agak kurang. Sebagai contoh, ada sebahagian umat dia bahagiannya dalam dakwah. Kan, masya-Allah, bagusnya dakwah. Tapi di dalam tasawufnya kurang, ataupun dalam zikir ibadahnya kurang, dalam ilmunya kurang. Ada pula bahagian ilmu tu masya-Allah, tetapi di bahagian dakwah tasawufnya kurang. Ada pula di bahagian tasawuf dan tariqatnya masya-Allah, tetapi di bahagian dakwahnya kurang. Tapi sebenarnya semua itu adalah termasuk di dalam sunnah sebenarnya. Semua itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabit dalam hadis, ada sabit dalam Quran. Dan tidak sewajarnya kalau satu firqah itu mengatakan, firqah ni tak betul, ni kita yang sebenar, yang paling baik, yang paling bagus, yang itu tak betul, yang ni tidak. Bahkan dia dalam umat ni dia perlu saling lengkap melengkapi, sempurna menyempurnakan. Bahkan semua umat perlu berada di bawah kan satu jalan, dan semua dapat bersatu dalam satu jalan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini umat akan menjadi kuat apabila umat dipimpin oleh satu pemimpin yang berada pada jalan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firqah-firqah ini semua dapat digabungkan. Dan perkara ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tahu kisah Nabi dan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kita bacalah kitab-kitab seperti kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat. Kita melihat wa amruhum bainahum syura bainahum, urusan Rasulullah bersama sahabat ni mereka saling bermesyuarat. Apa-apa sahaja mereka saling bermesyuarat sesama mereka. Urusan apa? Urusan menyeru manusia kepada Allah, dakwah dan jihad. Ini ialah urusan ijtimaiyat. Urusan perkara ini. Tetapi sahabat juga, di kalangan sahabat juga mereka ada amalan-amalan peribadi mereka yang cukup bagus. Sebahagian sahabat ni masya-Allah, dia kuat berzikir, kuat ibadah, kan, kuat membaca Al-Quran macam Sayyidina Uthman, kuat buat amal ibadah macam Abdullah ibnu Amr al-As. Ada sahabat dalam bidang ilmu, menghafal hadis Rasulullah, belajar daripada Rasulullah tak ke mana, belajar je, duduk masjid, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sahabat masya-Allah, masa dia sentiasa ada atas kuda tunggangan, bersedia bila-bila masa untuk berjihad. Ramai sahabat-sahabat seperti ini, seperti Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Ada sahabat masya-Allah Allah kurniakan kepadanya harta, seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Dia gunakan harta itu belanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala, belanja tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan harta dia. Masya-Allah. Ada sahabat dengan dakwahnya, kan? Ada sahabat dengan amal ibadahnya, dengan puasanya. Walaupun mereka mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing, tetapi mereka bersama Rasul dalam urusan ijtimaiyat, iaitu urusan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi hadis seterusnya yang kita akan baca iaitu hadis yang ke-246, perlunya bermusafir untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu ni dapat dengan ta'allum, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu ni dapat dengan menuntut ilmu. Tak adalah ilmu ni boleh satu orang tu boleh dapat laduni ke apa ke, tak ada. Dia perlu belajar. Duduk di madrasah, duduk di pondok, duduk belajar. Kalau setakat tengok YouTube, Google je, tak boleh dapat ilmu.
tak boleh dapat ilmu. Kalau dapat maklumat tu mungkin boleh, tapi itu pun risau juga, takut maklumat tu salah. Sebab sekarang ni fitnah berleluasa. Kenapa saya kata fitnah berleluasa? Kadang-kadang ilmu yang dapat daripada sumber-sumber online ni, kadang-kadang dia cerita separuh, dia tak cerita semua. Itu yang bahaya tu. Kadang-kadang dinukilkan perkataan satu ulama tu, dia tak ambil semua, tapi ambil separuh. Jadi orang baca, orang dengar jadi salah faham. Sebab itulah itu bukan sumber rujukan utama. Maka kita bila dengar seperti itu, kita perlu rujuk kepada orang ahlinya, orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Dan untuk dalam ilmu ni juga kita perlu ada pakar rujuk. Sosok tubuh yang mana bila ada apa-apa masalah di dalam ilmu, apa sahaja untuk amalan agama kita, kita perlu ada orang yang mana tempat kita nak rujuk. Bukan ilmu tu sekadar main agak-agak aja, tak ada. Mesti kita kan ada tempat kita nak merujuk dalam apa-apa sahaja masalah agama. Jadi saya bacakan hadis ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan yushiku ayat riban nas akbad al-ibil yatlubuna al-ilma fala yajiduna ahadan a'lama min al-alimil Madinah. Masyaallah. Rawahu Tirmizi fi jami'ihi qala Ibnu Uyainah innahu Malik bin Anas. Masyaallah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu' bahawa hampir-hampir manusia akan, tidak lama lagi manusia akan memukul perut-perut unta untuk menuntut ilmu dan mereka tidak akan mendapati seorang pun yang lebih berilmu daripada satu orang alim yang tinggal di kota Madinah. Alim di Madinah. Hadis ni busyra lah, satu berita gembira, isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akan wujudnya satu orang alim di kota Madinah yang mana ramai daripada kalangan umat pada zaman tersebut akan datang menuntut ilmu daripadanya. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis di atas dalam kitab Jami'-nya, dan Imam Ibnu Uyainah berkata alim tersebut, orang yang dimaksudkan dalam hadis ini, busyra yang disebut dalam hadis ini ialah Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih. Maksud dia pengasas kepada mazhab Maliki, pengarang kitab Muwatta Imam Malik. Dan kenyataan seperti ini juga diakui dan diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain. Yaitu Abdul Razak, Imam Ishaq bin Musa. Dan Ibnu Uyainah mengatakan dia adalah Imam Malik bin Anas. Ada juga yang mengatakan Ibnu Uyainah berkata dia adalah Al-Umari Az-Zahid, nama beliau ialah Abdul Aziz bin Abdullah. Yang ini ulama lain lah. Tapi pendapat yang masyhurnya, hadis ni dia merujuk kepada Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Memukul perut-perut unta menunjukkan keadaan perjalanan yang begitu pantas untuk menyegerakan unta untuk datang untuk menuntut ilmu. Ada juga pendapat yang mengatakan maksud daripada hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kerana tidak ada orang alim yang lebih besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini berlaku lebih kurang 2 dan 3 tahun sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada ketika itu rombongan-rombongan daripada luar Madinah telah datang untuk memeluk Islam dan mempelajari Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari Islam, dan setelah itu mereka pulang ke kaum-kaum mereka akan menyampaikan dan menghidupkan Islam. Maksud pendapat yang kedua yang masyhur ialah Imam Malik bin Anas. Jadi wallahu alam, kita tak tahu mana satu yang tepat. Mungkin hadis ni merujuk kepada isyarat Rasulullah kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita pun tidak pasti bilakah hadis ini
diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hadis ini dia diriwayatkan di awal nubuah ataupun awal-awal setelah Rasulullah hijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW berada di Madinah lebih kurang 10 tahun, 12 tahun. Jadi bila sampai di kota Madinah, Rasulullah terus bersabdakan hadis ni. Tidak lama lagi manusia akan datang untuk menuntut ilmu kepada satu orang alim Madinah. Manusia akan datang memukul untuk mereka untuk segera datang kepadanya. Jadi kalau Rasulullah sabda hadis ni lebih awal, mungkin ia merujuk kepada sosok tubuh Rasulullah sendiri, iaitu di akhir sebelum Rasulullah wafat, manusia akan datang memeluk Islam berbondong-bondong daripada seluruh jazirah Arab untuk memeluk Islam dan belajar ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, jika sekiranya hadis ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maknanya sebelum Rasulullah wafat, Nabi telah bagi isyarah kepada hadis ni. Maka pendapat kedua yang masyhur adalah yang dimaksudkan dengan alim Madinah itu adalah Imam Malik bin Anas. Sebab apa? Kerana setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlalunya zaman sahabat dan tabi'in, pada zaman tabi'in, maka antara imam ataupun ulama yang paling masyhur yang tinggal di Masjid Nabawi dan menyebarkan ilmu di Masjid Nabawi di kota Madinah adalah Imam Malik bin Anas. Yang mana kemasyhuran dia seluruh pelusuk benua Islam ni datang untuk menuntut ilmu, dan beliau juga adalah salah satu daripada imam 4 mazhab, iaitu yang telah mengasaskan mazhab Maliki dan terkenal dengan karangan kitab Muwatta' Imam Malik, karangan beliau. Beliau memiliki murid yang sangat ramai, termasuklah Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih adalah salah seorang murid Imam Malik bin Anas yang terkenal. Jadi Imam Syafi'i berasal daripada Mekah. Pada di awal, Imam Syafi'i telah belajar daripada ulama-ulama di Mekah, dan setelah itu Imam Syafi'i telah berhijrah daripada Mekah datang ke Madinah untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik bin Anas. Dan Imam Syafi'i juga adalah satu orang anak murid Imam Malik bin Anas yang paling bijak, yang paling cerdik dan paling beradab dan yang paling faqih di dalam ilmu yang diajar oleh Imam Malik bin Anas. Dalam masa beberapa hari dia duduk, dia dapat menghafal kitab Muwatta' Imam Malik. Masya Allah. Dan akhirnya Imam Syafi'i juga menjadi satu orang ulama yang besar dan juga menjadi salah seorang daripada pengasas kepada mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat di zaman kita ni, yang kita tahu ada 4 mazhab yang Allah SWT kekalkan sampai sekarang. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Setiap mazhab ini ada taburan-taburan penduduknya. Kalau kita lihat mazhab Hanafi ini, taburan penduduk kepada mazhab Hanafi ini dia banyak dekat kawasan-kawasan Asia Tengah, Timur Tengah, negara-negara stan-stan, India, Pakistan, negara stan-stan, Iraq, Iran ni, semua ni kawasan-kawasan darat lah, kawasan-kawasan pergunungan. Kawasan-kawasan ini memang banyak penganut mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Kerana Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih berasal di Kufah, dan fatwa-fatwa beliau juga sesuai dengan keadaan orang seperti yang tinggal di geografi seperti itu. Dan kalau kita lihat taburan penduduk mazhab Syafi'i pula, kebanyakan yang berpegang umat Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i ini pula orang-orang yang tinggal di kawasan pesisiran pantai. Orang mazhab Syafi'i ini orang laut di Kepulauan Nusantara. Nusantara ni tempat Indonesia ni kawasan laut, kepulauan kan, banyak pulau dikelilingi oleh laut. Begitulah juga Sri Lanka, selatan India, Yaman,
Syria, Mesir. Ini semua kawasan-kawasan taburan penduduk mazhab Syafi'i. Kawasan laut. Dan juga fatwa-fatwa daripada mazhab Syafi'i ini memang banyak yang kena dengan keadaan orang-orang yang berada di pesisir pantai ini. Begitulah juga Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki ini ada di kota Madinah dan juga di kawasan-kawasan belah-belah Afrika, dan juga mazhab Hambali kebanyakannya orang-orang Arab yang suka kepada dalil-dalil literal, direct to the point, orang Arab macam tu. Maka mereka banyak berpegang kepada mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di awal-awal zaman fuqaha, zaman muhaddisin, zaman sahabat, sebenarnya taburan mazhab ini adalah banyak sebenarnya, bukan 4 mazhab saja. Zaman sahabat beratus-ratus, setiap sahabat yang mujtahid ni ada mazhab dia sendiri. Mungkin beratus-ratus. Sampai zaman tabi'in, selepas tu mazhab tu masih ada lagi. Berpuluh-puluh mazhab. Kan? Kalau kita buka kitab Jami' Tirmizi, Imam Tirmizi menukilkan di dalam kitab Jami' Tirmizi pendapat-pendapat yang selain daripada mazhab yang 4. Dan kebanyakan fiqh mazhab yang selain daripada mazhab 4 ni pun dia tak jauh lagi lah daripada dalil istidlal dan dalil-dalil 4 mazhab. Contoh dia mazhab Sufyan As-Sauri, walaupun beliau masyhur dengan panggilan ulama tasawuf, tetapi beliau juga salah satu daripada pengasas kepada mazhab beliau, mazhab Sufyan As-Sauri. Begitulah mazhab Imam Ishaq bin Rahawai, mazhab Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm Az-Zahiri, mazhab Imam Tawus, mazhab Imam Ibrahim An-Nakhai, mazhab Imam Al-Hasan Al-Basri, mazhab Imam Al-Humaidi, mazhab Ahli Kufah. Ini semua ada pengikut-pengikut dan mazhab-mazhabnya, sehinggalah sampai pada satu masa dengan takdir dan kehendak Allah, pengikut mazhab mereka ni telah beralih kepada salah satu daripada 4 mazhab. Mungkin disebabkan kaedah dan qawaidul usul fiqh yang ada pada 4 mazhab ni lebih lengkap, lebih sempurna, jadi memudahkan ulama-ulama dalam mazhab tu untuk mengeluarkan fatwa, untuk membuat salah satu fatwa. Maka mereka telah berada dalam salah satu daripada 4 mazhab, dan sampai sekarang Allah SWT telah kekalkan 4 mazhab sehinggalah sekarang, dan ini adalah salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam dunia Islam pada hari ini kita tidak perlu mazhab yang kelima pula. Ada slogan-slogan tertentu daripada golongan-golongan tertentu, dia menyeru nak tajdid hukum. Kononnya nak tajdid hukum. Ingat mudah ke nak tajdid hukum tu? Nak tajdid maksudnya nak memperbaharui satu-satu hukum di dalam Islam tu. Maksudnya nak bongkar balik, nak kaji balik hadis, nak kaji balik Quran, nak buat fatwa baru. Kan? Contohnya sembahyang subuh. Nak kunut ke tak kunut? Nak baca bismillah ke tak nak baca bismillah? Sedangkan perbahasan seperti itu adalah perbahasan yang telah diteliti dan telah diperbahaskan sejak lebih daripada 1000 tahun dahulu. Tapi nak diundur balik, nak dibahaskan balik. Jadi itu perkara yang kita kata apa, yang tak perlu sebenarnya. Dalam keadaan zaman kita yang telah jauh, dalam keadaan seperti ini, kan, sebenarnya lebih banyak lagi perkara yang lebih penting yang patut kita ketengahkan atau yang patut kita utamakan sebenarnya dalam zaman seperti keadaan sekarang inilah. Iaitu bagaimana umat pada zaman sekarang ni banyak yang jauh daripada Allah. Masjid-masjid, pusat-pusat pengajian ilmu, kan, orang tak nak belajar ilmu, orang tak nak datang masjid, kan, masjid itu tidak hidup. Jadi perkara ini yang perlu kita fikirkan pada hari ini, yang mana lebih utama, lebih aulah. Banyaknya timbul pahaman-pahaman yang sesat, yang batil, ajaran-ajaran sesat banyaknya timbul. Kan, ini fitnah yang timbul dalam umat Islam. Jadi tuan-tuan, kalau kita fikirlah, kenapa
boleh wujudnya ajaran-ajaran sesat. Dan mungkin kita kadang-kadang pun kita fikir, kita rasa pelik. Macam Ayah Ping ke. Kalau dulu baru-baru ni ada Tuan Harun. Dulu ada Ayah Ping. Nabi Melayu, Rasul Melayu. Macam-macam lagi yang kita pun kadang-kadang fikir-fikir pun rasa pelik. Macam mana orang boleh ikut ni? Jelas-jelas dah ada punya sesat pun. Mengaku Imam Mahdi, mengaku Nabi. Yang mengaku Tuhan pun ada. Na'udzubillah. Kan? Kata semayang, semayang pakai niat. Jelas-jelas bertentangan. Tapi tuan-tuan, yang peliknya ada orang ikut. Ada orang ikut. Itu yang peliknya. Kalau dia bawa ajaran sesat, dia seorang-seorang, dia orang tak ikut, memang lantak dia lah. Tapi masalah dia ada orang ikut. Ini yang pelik. Apa sebenarnya masalah ni? Jadi tuan-tuan, jawapan dia, masalah dia bukannya masalah ajaran sesat ni dia kuat. Bukan. Yang batil ni dia tak kuat. Tapi sebab yang hak ni tak ada. Maksud yang hak tu tak ada, maksud dia umat ni berada dalam kejahilan. Bila umat tu berada dalam kejahilan, maka umat ni akan terpengaruhlah dengan ajaran-ajaran sesat tu. Kalau umat tu dia rapat dengan para alim ulama yang dapat membimbingnya, yang dapat menyampaikan ilmu yang benar, maka sudah pasti tidak akan terkesan dengan ajaran sesat seperti itu. Tapi sebab umat ni kosong, tidak ada ilmu, jahil, tak tahu tentang Islam, tak tahu apa, maka akan mudahlah terpengaruh dengan ajarannya sesat seperti itu. Jadi hadis yang seterusnya, hadis yang menarik juga ni. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi ma a'lam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ah sana ma yujaddidu laha dinaha, rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan mengikut apa yang aku ketahui bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus satu orang lelaki bagi umat ini setiap awal 100 tahun, yang mana ia akan memperbaharui setiap 100 tahun, setiap awal 100 tahun, ma yujaddidu laha dinaha, ia akan memperbaharui semula apa yang hilang daripada agama umat Islam yang asal, pengamalan agama yang asal. Jadi setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu orang ulama, akan membangkitkan, dan daripada ulama tersebut Allah telah menjadikan dia sebagai asbab untuk menghidupkan satu-satu sunnah yang telah mati, untuk menghidupkan apa-apa sahaja yang kurang daripada kalangan umat, yang telah mati daripada umat. Akan ada orang yang bangkit, yang menghidupkan perkara tersebut, yang akan ketengahkan perkara tersebut di dalam umat, dalam kalangan umat. Setiap 100 tahun akan wujud, akan ada. Allah Ta'ala akan hantar. Sebab kasih sayang Allah SWT kepada umat ini. Jadi seronok nak mensyarahkan hadis ni, tapi masa tak ada. Kita bacalah setakat mana yang sempat, insya-Allah. Tinggal beberapa minit lagi. Mungkin sebahagian daripada kita biasa dengar hadis ni, mujaddid setiap awal 100 tahun,
yang akan dihantar oleh Allah SWT ataupun yang akan diwujudkan oleh Allah SWT dalam kalangan umat Islam. Dan dia akan datang untuk menghidupkan apa yang telah hilang daripada amalan-amalan agama umat. Apa yang hilang daripada agama umat ni, amalan agama ni, dia akan hidupkan kembali. Akan cuba untuk hidupkan kembali apa yang kurang. Setiap 100 tahun. Rawi kepada hadis ni ialah Hadrat Al-Qamah mengatakan bahawa sebanyak mana hadis aku dengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan banyak, Al-Qamah ni satu orang tabi'in mengatakan banyak hadis yang aku telah belajar dan dengar daripada Hadrat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini adalah salah satu hadis yang aku telah dengar dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi setiap 100 tahun Allah SWT akan menghantar seorang mujaddid. Mujaddid maknanya pembaharu. Pembaharu. Maksud pembaharu tu bukan ciptakan agama yang baru, tidak. Maksudnya untuk menghidupkan apa yang telah mati daripada sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh umat. Bukan hidupkan perkara yang baru, tak. Benda tu dah wujud daripada zaman Nabi dah, tapi dah dimatikan. Kemudian setiap 100 tahun ada ulama yang nak hidupkan balik. Setiap 100 tahun nak hidupkan balik. Jadi apabila satu orang tersebut nak menghidupkan perkara yang telah mati, maka seolah-olah dia nak memulakan sesuatu yang baru. Nak menghidupkan sesuatu yang baru ni tuan-tuan, satu yang telah mati, lepas tu nak dihidupkan balik, maka seolah-olah dia nak mewujudkan sesuatu yang baru. Padahal benda itu bukan benda yang baru, itu dah lama dah wujud daripada zaman Rasulullah lagi, zaman sahabat lagi dah ada. Tapi kerana nak hidupkan benda yang dah mati, nak hidupkan balik, maka seolah-olah dia menghidupkan perkara yang baru. Maka kerana itulah ia dipanggil sebagai mujaddid. Jadi mujaddid ini sifat-sifatnya, dia akan mengeluarkan kesilapan dalam agama yang ada pada umat, ataupun salah faham terhadap agama yang ada pada umat, dan akan membawa kepada kefahaman agama yang betul mengikut sirah, sunnah, Al-Quran, sunnah dan sirah. Sifat mujaddid ni macam mana? Sifat mujaddid ni akan mengeluarkan, menjadi orang yang mempelopori untuk mengeluarkan kesilapan pahaman terhadap agama yang telah wujud dalam umat. Lalu dia akan betulkannya dan nak membawa kefahaman agama yang ada pada umat menerusi Al-Quran, sunnah dan sirah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nak menghidupkan, membawa umat kepada tu. Ini sifat mujaddid ni. Mesti dia bersifat seperti ini. Dan nak membersihkan pokok tambah yang ada dalam agama kepada agama yang asal, seperti mana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi di sini, adakah mujaddid ini merujuk kepada seorang sahaja bagi setiap 100 tahun? Ataupun mujaddid ini dia bukan merujuk kepada individu, tapi merujuk kepada satu-satu taifah. Taifah maksudnya satu-satu kumpulan umat. Sekarang pula kita dah masuk dalam kurun yang ke-15 daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Jadi sepatutnya ada 15 orang mujaddid. Maka siapakah dia 15 mujaddid tersebut? Ini semua persoalan-persoalan yang akan timbul daripada hadis ni. Perbahasan yang menarik. Cuma saya skip sikit. Saya membaca mujaddid yang pertama dahulu mengikut pendapat jumhur ulama. Bukan jumhur, bahkan telah menjadi ittifaq ulama. Mujaddid yang pertama adalah Hadrat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau telah menjadi khalifah pada 99 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah, tepat
pada 100 tahun yang pertama. Jadi di awal-awal Islam, umat telah dipimpin dengan khilafat ala manhajin nubuwah, iaitu dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Kemudian khilafah ala manhajin nubuwah ni dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Uthman Zunnurain dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian tampuk kepimpinan telah berpindah kepada Sayyidina Muawiyah, yang mana zaman Sayyidina Muawiyah ni telah memulakan Bani Umayyah kan, dan telah memulakan sistem pemerintahan beraja. Beraja maksudnya ikut keturunan. Kemudian pada tahun 99 Hijrah telah dilantik Umar bin Abdul Aziz, dan pemerintahan beliau adalah mirip kepada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan beliau mirip dengan pemerintahan Khulafah Ar-Rasyidin. Beliau telah ikut jejak langkah Khalifah Ar-Rasyidin. Dan tepat 99, 100 dan 101 Hijrah. Maka ittifaq semua ulama mengatakan mujaddid kurun pertama adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lepas tu, jadi mujaddid ni ada ulama telah mengarang kitab. Siapakah mujaddid seterusnya? Siapakah mujaddid seterusnya? Ada juga ikhtilaf. Cuma Umar bin Abdul Aziz ni je ittifaq. Ulama sepakat. Ada juga yang ada ikhtilaf, ada yang kata sosok tubuh ni, ada yang kata sosok tubuh yang lain. Kan, masya-Allah. Ini kita akan bahaskan lagi insya-Allah di dalam kuliah kita pada minggu yang akan datang. Insya-Allah. Tetapi apa yang penting bila sebut tentang mujaddid ni, kita kena faham sosok mujaddid ni ialah sosok yang mana, sifat dia macam mana? Dia akan mengeluarkan kesilapan agama, kefahaman agama pada umat dan membetulkannya untuk membawa kefahaman agama dan amalan agama mengikuti Al-Quran, Sunnah dan Sirah. Dia nak bawa kepada yang asal. Nak menghidupkan usaha yang telah dibuat. Dia mesti nak berbawa kepada perkara tersebut. Bila sebut Quran, Sunnah, Sirah ni, maksudnya dibawa satu perkara yang besar dalam kalangan umat. InsyaAllah. InsyaAllah sampai sekadar ini saja kuliah kita pada malam ni. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada kelemahan saya. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.